luar bandar. Aku dibesarkan di dalam serba kekurangan. Terpaksa mengharungi segala keperitan. Aku teruskan hidup tanpa keluhan. Kerana bagiku, pelajaran adalah satu harapan. Jadi, lihatlah aku telah maju ke hadapan. Pendidikan luar bandar. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Isha, Maisara, Aida dan Nasra. Pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan luar bandar. Berdasarkan jurnal daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Zarina Muhammad Zaid dan Muhammad Husin mentarifkan sekolah luar bandar, iaitu pendidikan luar bandar adalah sekolah yang terletak di luar kawasan bandar, seperti kawasan-kawasan kampung dan pedalaman. Menurut John Enstress, sekolah luar bandar iaitu pendidikan luar bandar merupakan sekolah yang terletak di luar kawasan metropolitan dengan populasi kurang daripada 2,500 orang. Contoh-contoh sekolah luar bandar ataupun pendidikan luar bandar di Malaysia kebanyakannya berada di Sabah. Sekolah kebangsaan sahaja sebanyak 958 buah, manakala sekolah menengah kebangsaan sebanyak 156 buah. Antara ciri-ciri pendidikan luar bandar ialah: yang pertama, kemudahannya yang sukar diperolehi, tidak lengkap serta kurang selesa. Yang kedua, pengajarannya yang sangat terhad. Yang ketiga, signal ataupun line-nya yang lemah. Yang keempat, kurang tenaga pengajar yang mahir. Yang kelima, tidak berkemampuan. Dengan ciri-ciri tersebut, timbullah pelbagai isu mengenai pendidikan luar bandar serta cabaran yang menggugat keberkesanan dan keberhasilannya. Oleh itu, kumpulan kami akan mengupas isu dan cabaran mengenai pendidikan luar bandar serta mengemukakan beberapa cadangan penyelesaian berdasarkan teori pendidikan. Dan saya akan bercakap tentang isu semasa yang berlaku kepada pelajar luar bandar. Yang pertama sekali, pelajar luar bandar kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Hal ini kerana makmal komputer yang terdapat di sekolah tersebut tidak dapat menampung keperluan yang boleh menyebabkan subjek literasi komputer sebagai subjek elektif. Kerana dalam sehari, penggunaan makmal komputer hanya had sehingga 5 kelas sahaja sehari. Sedangkan subjek literasi komputer harus dilakukan sebanyak 4 atau 5 waktu mengajar dalam seminggu. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat mempelajari subjek literasi komputer dengan lebih mendalam oleh kerana kekangan masa dan juga penyediaan keperluan makmal komputer yang kurang. Oleh kerana terdapat permasalahan tersebut, ianya membebankan para pelajar luar bandar untuk mahir dalam penggunaan teknologi. Jadi, ianya menyebabkan kesusahan kepada mereka untuk menggunakan alat teknologi sewaktu virus COVID-19 melanda. Seterusnya, yang kedua, pelajar tidak dapat menjalankan pembelajaran melalui atas talian dengan baik oleh kerana kekangan faktor dalam penyediaan alat teknologi. Hal ini kerana faktor kemiskinan ibu bapa yang tiada kemampuan untuk membeli alat teknologi seperti komputer, tablet ataupun telefon bimbit untuk kegunaan pembelajaran atas talian murid-murid tersebut. Walaupun terdapat beberapa cadangan untuk meringankan ibu bapa bagi mendapatkan alat teknologi, iaitu dengan pelepasan cukai sewaktu membeli komputer, tetapi oleh kerana majoriti ibu bapa tersebut bukanlah pembayar cukai dan juga mereka bukan orang yang berkemampuan, jadi ianya tetap menyukarkan ibu bapa tersebut untuk mendapatkan alat peranti teknologi bagi kegunaan anaknya untuk melakukan pembelajaran atas talian. Seterusnya, yang ketiga, faktor penempatan yang kurang mendapat capaian internet yang memuaskan. Oleh kerana kesusahan untuk mendapat capaian internet, terdapat beberapa pelajar yang harus tempuhi risiko untuk mendapatkan capaian internet yang memuaskan seperti memanjat pokok, mendirikan kemah di atas bukit dan juga pergi ke tempat yang agak berbahaya iaitu ke dalam hutan. Jadi, ianya sangat memberi risiko kepada pelajar luar bandar untuk mengadakan pembelajaran atas talian kerana terdapat cabaran capaian internet yang kurang memuaskan. Jadi, ianya sangatlah memberi kesan kepada pelajar luar bandar untuk mendapatkan kualiti pendidikan yang sempurna oleh kerana perkara yang asas untuk disediakan iaitu capaian internet di tempat tinggalnya tidak dapat dicapai dengan baik. Teori. Apakah teori yang boleh dikaitkan dengan isu dan juga cabaran pendidikan luar bandar? Okey, baiklah. Teori yang boleh dikaitkan dengan isu dan juga cabaran ini ada dua, iaitu yang pertama, teori fungsionalisme dan yang kedua adalah teori konflik. Teori fungsionalisme adalah satu teori yang memaparkan satu persefahaman yang sama.
Jadi melalui isu dan juga cabaran yang telah dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi, saya dapat menyimpulkan bahawa semua pihak, iaitu pihak sekolah, kerajaan, ibu bapa, masyarakat dan juga pelajar telah menggambling tenaga untuk memastikan isu dan cabaran ini dapat dikurangkan. Sebagai contohnya, isu pelajar tidak dapat mengakses internet dengan mudah untuk memasuki kelas secara online ataupun dikenali sebagai pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR. Jadi di sini pihak kerajaan dan juga pihak sekolah perlu mencari inisiatif untuk memastikan pelajar mereka tidak ketinggalan jauh daripada pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang laju. Oleh itu, sudah jelas lagi bersulu bahawa teori ini mampu mengurangkan isu dan juga cabaran yang bakal diterima oleh pendidik luar bandar. Beralih kepada teori yang kedua, iaitu teori pembangkang ataupun pencanggahan pendapat. Melalui teori ini, terdapat isu baharu yang bakal ditimbulkan oleh kalangan pihak kerajaan, sekolah, ibu bapa, masyarakat dan juga pelajar. Sebagai contohnya, isu prasarana yang tidak lengkap dan juga pelajar yang kurang mahir untuk penggunaan teknologi. Hal ini demikian kerana terdapat sesetengah individu ataupun ibu bapa yang mempunyai pemikiran yang kolot dan melarang anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan juga untuk mengetahui penggunaan teknologi kerana takut terpengaruh dengan dunia luar ataupun dunia barat. Malah, ada juga individu ataupun masyarakat yang melabelkan pelajar di luar bandar tidak pandai berbanding dengan pelajar di bandar. Maka, dengan itu, jika hanya guru dan juga kerajaan menggalakkan, tetapi ibu bapa dan juga masyarakat menafikan, maka berlakulah isu buta huruf dan juga pengangguran lambakan. Cadangan penyelesaian pertama ialah dengan selaras kemajuan teknologi kini, KPM telah memperkenalkan Information and Communication Technology iaitu ICT dalam pendidikan yang mengandungi aspek prasarana dan pengisian. Kerajaan membekalkan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan akses infrastruktur ICT ini. Tambahan, projek sekurnya adalah projek pembangunan prasarana jalur lebar dalam capaian ke internet di semua sekolah. Tujuannya adalah mengadaptasi dalam membudayakan penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pembangunan laman web yang menyediakan bahan rujukan dan sumber pendidikan. Cadangan penyelesaian yang kedua ialah pelaksanaan inisiatif pembangunan ekonomi dan sosial. Kerajaan memperkenalkan satu program iaitu pembangunan ekonomi dalam meningkatkan tahap pendapatan masyarakat, khususnya penduduk luar bandar. Strategi utama adalah untuk memperkembangkan ekonomi moden ini. Syarikat swasta yang besar bekerjasama dalam membantu masyarakat untuk memodernkan dan meningkatkan lagi pengeluaran seperti hasil pertanian dan kraftangan. Inisiatif pembangunan ekonomi akan disokong ke arah pembangunan sosial yang bermatlamat untuk menaikkan tahap perkembangan penduduk di luar bandar supaya sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi yang dapat memberi bantuan kepada golongan miskin tegak ini. Seterusnya, pelaksanaan ini membolehkan ibu bapa dalam menyediakan alatan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Cadangan penyelesaian yang ketiga ialah Kementerian memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan rangkaian dalam melakukan pembestarian sekolah luar bandar dan mengaktifkan semua sekolah dengan Schoolnet berjalur lebar akses kepada rangkaian 4G. Selain menambah baik TV pendidikan dan merintis penggunaan video teleconference seperti Google Classroom yang dipraktikan di dalam PDPR semasa pandemik COVID-19 ini, semua guru dan murid akan dilengkapi kemahiran yang perlu bagi menggunakan teknologi ini. Di Sabah, perkhidmatan jalur lebar sekurang-kurangnya 115 menara telekomunikasi baharu yang dinaikkan di bawah inisiatif penyediaan perkhidmatan selular awam. Sementara itu, sebanyak 10 stesen pemancar 4G baharu dan 266 penaik tarafan telah dilaksanakan secara komersial oleh pihak pemberi perkhidmatan di Sabah yang telah siap dan beroperasi pada tahun 2020. Di Sarawak pula, perancangan dalam membekalkan menara telekomunikasi ini dalam masa yang terdekat iaitu pada 2021 hingga 2022. Kesimpulannya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pelbagai usaha telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk membaik pulih pendidikan luar bandar. Antara usaha-usaha yang dilakukan ialah pihak kerajaan memberi peruntukan yang besar untuk pendidikan luar bandar. Yang kedua, mewujudkan program bestari. Yang ketiga, memberi bantuan per kapital core curriculum.
Bagi pihak swasta pula, mereka memberi peluang untuk sekolah-sekolah luar bandar ataupun pendidikan luar bandar menyertai program-program yang dianjurkan oleh mereka. Oleh itu, kumpulan kami telah mengemukakan beberapa cadangan penyelesaian untuk memberi sokongan dan menguatkan lagi usaha untuk mengatasi isu dan cabaran pendidikan luar bandar. Ini adalah sejajar dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.